Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Dr. Malina binti Ramli dari Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ingin membentangkan kertas bertajuk Analisis Lengkung Fasa Elemen, Antena Tata Susun Pantulan, Konfigurasi Tunggal dan Sub Tata Susun. Kita ikuti selanjutnya. Okey, sebagai pengenalan, antena tata susun pantulan ini adalah satu antena yang mewarisi segala kelebihan yang ada pada antena pemantul parabola dan juga antena tata susun sefasa, di mana kedua-dua antena ini mempunyai kelebihannya yang tersendiri, di mana pemantul parabola mempunyai lebar jalur yang luas dan kehilangan yang rendah, tetapi mempunyai bentuk geometri yang besar dan berat. Kos fabrikasi juga agak tinggi dan untuk mengubah alur, pemutar mekanikal diperlukan. Manakala antena tata susun sefasa mempunyai kelebihan dari segi profilnya yang rendah, kos fabrikasi yang rendah dan juga fleksibiliti dalam mengubah alur. Okay? Tetapi kelemahannya ialah mempunyai lebar jalur yang sempit, kehilangan dan kos yang tinggi pada rangkaian suapan. Antena tata susun pantulan dilihat sebagai alternatif untuk mengatasi segala kelemahan yang ada pada kedua-dua antena tersebut, di mana ianya mudah difabrikasi, profil rendah, kos dan kehilangan yang rendah. Okey, elemen akan disusun dalam bentuk tata susun mengikut formula yang diberikan di bawah, di mana fasa anjakan perlu diambil kira. Antena tata susun pantulan mempunyai dua jenis ataupun dua kategori, iaitu antena secara kekal dan juga boleh dikonfigurasi semula. Kekal bermaksud elemen pasif tercetak secara tetap untuk mensintesis anjakan fasa yang dikehendaki tanpa boleh diubah selepas proses fabrikasi. Okay, ia diterangkan juga oleh Ham and Barroso Carrier 2014. Yang kedua ialah setiap elemen di permukaan tata susun boleh diprogramkan untuk sejumlah anjakan fasa yang boleh mengawal fasa gelombang serakan dari elemen. Ini akan memastikan alur akan boleh diarahkan kepada sudut yang dikehendaki. Parameter yang penting adalah lengkung fasa pantulan dalam kita mereka bentuk elemen untuk antena tata susun pantulan, di mana lengkung fasa pantulan ini membekalkan data awal yang diperlukan untuk mereka bentuk elemen dalam bentuk tata susun. Simulasi elemen dalam bentuk tunggal digunakan sebagai rujukan untuk reka bentuk antena tata susun pantulan secara keseluruhan. Jadi, objektif kajian dalam yang saya lakukan ini adalah untuk melihat kesan elemen dalam bentuk konfigurasi tunggal dan tata susun 2x2 untuk mendapatkan lengkungan fasa pantulan mencapai 300 darjah yang diperlukan untuk reka bentuk seterusnya. Okey, ini adalah reka bentuk elemen tunggal yang dinamakan CBSS. Ia terdiri daripada bahan substrat Rogers 5880 dengan ketinggian 0.787 mm, keberterusan substrat 2.2 dan 0.009 untuk kehilangan tangent. Ketebalan tembaganya pula adalah 0.035 dengan dimensi 0.42 lambda dan parameter-parameter yang telah saya nyatakan dalam slide. Jadi, substrat ini dipilih untuk memastikan elemen yang kita reka bentuk boleh menghasilkan ataupun diaplikasikan pada jalur yang tinggi. Okey, berikut adalah tata susun elemen untuk 2x2. Okey, apabila kita buat simulasi menggunakan perisian CST, kita boleh lihat di mana taburan arus maksimum, iaitu yang berwarna merah ini, berada pada satu bahagian sahaja. Ini menyebabkan bila kita buat susunan dalam bentuk tata susun, gandengan maya adalah tidak ketara dan dia tidak begitu mempengaruhi keputusan keseluruhan. Okey, berikut adalah lengkung fasa pantulan, iaitu dalam bentuk rajah fasa pantulan melawan kemuatan. Daripada rajah ini dilihat lengkung fasa elemen tunggal, iaitu yang berwarna merah, dan sub tata susun yang berwarna kuning adalah sepadan dan dianggap sahih apabila dirujuk dalam reka bentuk tata susun. Variasi lengkung fasa pula menghampiri 300 darjah pada jalur KU, iaitu 13.484
GHz berdasarkan simulasi elemen tunggal. Dan secara kesimpulannya dilihat, ciri lengkung fasa yang terhasil hasil daripada simulasi konfigurasi tunggal dan tata susun 2x2 bagi reka bentuk elemen CBSS menyumbang kepada dapatan awal untuk reka bentuk antena tata susun pantulan secara keseluruhan. Dengan anjakan fasa melalui integrasi diode varektor, elemen CBSS boleh diaplikasikan pada jalur KU. Okay, sekian pembentangan saya. Sebarang maklumat atau pertanyaan bolehlah di-emailkan melalui alamat yang saya sertakan pada slide. Terima kasih.